السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Baik. Jadi alhamdulillah kita berada pada 22 Syawal ke 23. Tuan-tuan habis dah puasa 6 ke masih lagi berbaki lagi 6? Yang mana berbaki lagi 6 tu ada peluang lagi kot. Dan ni berapa Syawal lah, 21 ke 22? 20 lah 22. Yang mana belum start tu bolehlah pelan-pelan lagi. Nah, habis dah kot no? Alhamdulillah, ramai dah habis. Sebab Nabi SAW sabda, kita pun tahu hadis ya, saja saya sebut ya. Nabi SAW sebut, man sama Ramadan summa atbahu bi sittin min Syawal faka'annama sama ad-dahr. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Jadi itu kelebihan dia. Siapa puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Kita tak mampu nak puasa sunat tuan-tuan setahun penuh. Jadi kita rebutlah peluang puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh dikatakan umat Islam seluruh dunia semua berebut-rebut untuk puasa 6 di bulan Syawal. Itu yang pertama lah. Yang kedua, puasa 6 ni dia ada tanda yang baik lah. Tanda yang baik. Siapa yang lepas habis puasa Ramadan, dia semangat puasa 6, itu tanda yang cukup baik. Itulah tanda amalan dia di bulan Ramadan, puasa dia Allah Ta'ala terima. Sebab apa? Sebab kata ulama' sebut sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Ni kata ulama' salaf. Pahala ataupun ganjaran yang kita boleh nampak lah, sesuatu kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Pahala, balasan satu amal kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Macam mana tu? Sambungan kata-kata tadi tu, man amila hasanatan summa atba'u ba'du bihasanatin fadzalika alamatun ala qubulil hasanatil ula. Siapa yang buat satu kebaikan kemudian dia buat lagi kebaikan tu berterusan, itulah tanda kebaikan yang pertama Allah Ta'ala terima. Sebab kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, bila tuan-tuan buat satu amalan dan amalan itu akan dibawa kepada Allah Azza wa Jal, bila Allah Ta'ala terima, maka Allah Ta'ala akan kurniakan tuan-tuan hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik untuk terus beramal. Macam tu. Bukanlah mana orang tak puasa 6 ibadah dia tak diterima, bukan. Saya nak beritahu orang yang semangat puasa 6 ni, itu tanda kabar gembira. InsyaAllah kemungkinan besar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, memang tinggi lah. Itu tanda dia. Bila tuan-tuan buat satu kebaikan dan tuan-tuan semangat lagi buat kebaikan itu tanda yang baik. Kebaikan yang pertama Allah Ta'ala dah terima. Macam orang pergi haji kan, bila dia dapat haji mabrur, betul tak? Dia ada tanda. Tanda orang berdapat haji mabrur ni, bila dia balik ada perubahan orang nampak. Mungkin dulu pandai baran, perongoi, balik dia jadi slow sikit. Dulu mungkin payah nampak muka di masjid, lepas balik rajin main masjid. Dulu mungkin malas mengaji, bila balik
haji apa? Rajin mengaji, rajin baca Quran, rajin bersedekah, orang nampak perubahan padanya. Beza daripada sebelum dan selepas. Tapi kalau orang yang sebelum pergi haji pun lagu tu, balik pergi haji pun macam tu lah dia, ataupun lagi teruk lagi, itu tanda yang tak apa cantik ya. Takut tak dapat haji mabrur. Haji apa? Malboro tuan-tuan. Tak ada kesan pada dia. Jadi tuan-tuan, bila ada setengah orang, saya tengok 46 lah, terutama orang tua tuan-tuan, banyak orang tua-tua lah yang umur 60 ke atas. Sebab tu saya kata puasa ni bukannya sekadar ni, dia sebenarnya perlu hidayah dan taufik. Sebab tu orang puasa 6 banyak saya jumpa yang umur 60, 70, 80 pun ramai. Depa raya hari pertama ya, betul tak? Bila raya tu, hari raya yang pertama tu, depa raya. Raya kedua, Syawal yang kedua tu tak puasa dah. Ramai orang tua buat. Banding orang muda ramai yang tak puasa, dan kadang-kadang tinggal. Nak ceritanya orang muda lebih kuat, betul tak? Dari segi fizikal, orang muda kalau puasa dia lebih kuat bandingkan orang yang umur 70 80. Tapi bila orang yang diterima amalan ni di bulan Ramadan tu, Allah Taala kurniakan semangat pada dia. Walaupun dia mungkin dah umur 70 80, mungkin tenaga dia pun lemah, tak apa kuat, tapi hidayah dan taufik tu kuat semangat dia. Hidayah dan taufik sampai dia boleh puasa lagi, walaupun orang muda tak boleh buat. Tak ada, saya jumpa orang muda yang kuat memang tak puasa sehari pun ada tuan-tuan, sampai sudah tak puasa. Ada saya jumpa ustaz pun lagi tuan-tuan, tanya puasa memang sampai sudah dia tak puasa tuan-tuan. Bila tanya apa, tak larat. Nah, muda lagi tak larat lah. Tak larat. Orang 70 80 puasa. Jadi pada yang mana semangat puasa tu tanda yang baiklah, kabar gembira lah. Sebab apa? Allah Taala kurniakan hidayah dan taufik untuk terus beramal. Nah, baik. Jadi yang mana belum tu bolehlah pelan-pelan tuan-tuan lah. Bolehlah pelan-pelan. Baik. Kita berhenti di mana tuan-tuan? 78 Rumi ya. Di mana tu? Bahagian mana? Firman Allah. Ya, betul di situ. Firman Allah, wa min ayatihi al-lail wan nahar. Kita berada di beberapa dalil Al-Quran tentang wujudnya Allah, betul tak? Sifat wujud. Berapa dalil Al-Quran tentang adanya Allah. Allah Tuhan sekalian alam. Kita yakin wujudnya Allah ni, yakin sungguhlah. Seperti mana tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan yakin adanya isteri tuan-tuan kat rumah. Tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan yakin ada anak-anak tuan-tuan yang berada di sekolah. Tuan-tuan yakin ada sungguh. Kita duduk di sini, kita yakin dunia ini ada Tuhan, ada pencipta dia, ada penguasa mutlak dia, iaitu Allah. Adanya Allah. Apa bukti dia? Saya sebut kat tuan-tuan dulu. Bukti adanya Allah, adanya alam. Itu buktinya. Bukti adanya Allah itu adanya alam. Allah itu bukti adanya alam. Nah, kalau tidak ada Allah, tidak ada alam. Tidak ada Allah, tidak ada pencipta alam, mana ada alam. Tidak ada Tuhan, mana ada alam. Bila ada alam, ada makhluk, adalah pencipta dia, adalah pemilik dia. Itu dalil akal. Jadi kita tengok dalil Al-Quran, sambungan dia. Ayat yang ketiga kan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, firman Allah lagi ayat 37 surah Fussilat. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan setengah daripada tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan tanda adanya Allah. Dan saya sebut kat tuan-tuan dah, Allah, apa makna Allah tuan-tuan, ingat tak? Apa makna Allah? Ada saya bagi tahu dulu. Kita selalu sebut Allah, Allah, Allah. Kalau Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik Raja kan, penguasa, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Sabur yang Maha Sabar. Allah, apa makna Allah? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kan. Apa makna Allah? Ada dulu saya beritahu. Ingat tak? Tak ingat? Tuan-tuan kan hafal tuan-tuan.
Ya, tak ingat. Ada, saya beritahu dulu. Bismillah. Kalau orang bukan Islam tanya kita, apa makna Allah? Kalau orang bukan Islam tanya lah, apa makna Allah? Kita sebut Tuhan kita Allah. Apa makna Allah? Baik. Allah ni ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan Allah itu ismun li zat, nama bagi zat. Macam ni tuan-tuan. Benda yang wujud ni dia ada zat. Betul tak? Macam mikrofon. Ini zat dia lah. Zat dia. Ni saya pegang ni zat mikrofon lah. Tubuh badan dia. Dan anggota dia lah. Ni zat dia. Sifat mikrofon apa? Hitam, lembut. Itu sifat dia. Sama meja ni. Ni yang saya ketuk ni. Ini zat meja ni. Nah, ini zat meja ni. Kalau kita tak kata zat, kita kata tubuh badan. Betul tak kan? Tubuh badan. Ini body dia lah. Ni badan kita. Badan meja ni saya ketuk. Apa sifat meja ni? Keras. Betul tak kan? Keras, kuat, berkilat, licin. Itu sifat dia. Jadi contoh ini zat. Betul tak? Ini zat lah, satu benda. Tuan-tuan panggil apa benda ni? Botol. Nama bagi zat ni botol. Bila you know? Ni yang kat badan saya ni, tuan-tuan panggil apa? Baju. Ni zat ni tuan-tuan, ni zat. Zat ni benda wujud. Tapi cuma dia daripada kain, kita daripada kulit, darah, betul tak? Yang ni mungkin daripada besi. Allah Ta'ala punya zat bukan macam tu lah. Sebab semua besi ke kayu ke kain, semua Allah Ta'ala yang jadikan. Jadi zat Allah daripada apa, tak ada siapa pun tahu. Sebab apa yang kita tengok di dunia ni, batu ke kayu, itu semua makhluk Allah. Dan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dia. Kita tak tahu zat Allah daripada apa. Tapi Allah punya, zat Allah ada. Boleh lah. Tuan-tuan panggil apa zat ni? Ni zat ni, tuan-tuan panggil apa? Handphone. Ni tuan-tuan panggil apa zat ni? Meja. Ni zat yang pusing-pusing kat atas, tuan-tuan panggil apa? Kipas. Zat Allah tu, nama dia Allah. Tuan-tuan faham? Nama bagi zat dia panggil. Nama khusus bagi zat. Macam ni baju. Betul tak kan? Ni baju. Ini kopiah. Ini semua zat. Betul tak kan? Benda berzat. Benda yang kita boleh pegang ni. Kita boleh bonyok dia. Tapi zat-zat yang saya bagi contoh ni semua makhluk. Cuma saya nak bagi tahulah, nama bagi zat ni meja, nama bagi zat ni telefon, nama bagi zat itu CCTV, nama bagi zat tu lampu, aircon. Zat Allah tu nama dia Allah. Faham ke tak faham tuan ni? Kereta kan, bila kita sebut kereta tu terbayang bentuk kereta. Bila sebut Allah, kita tahu itu nama bagi zat Allah yang tidak sama dengan apa-apa. Bukan macam cahaya, bukan macam kegelapan, bukan macam batu, bukan macam kayu. Pasal apa? Semua yang kita fikir dalam kepala ni semua makhluk. Betul tak? Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa. Memang tak sama, sebab yang lain pada Allah itu makhluk. Pastilah makhluk tak sama dengan pencipta dia. Jadi nama bagi zat, zat Allah itu, nama bagi zat itu Allah. Seperti mana bila saya angkat ni, tuan-tuan panggil dia cawan. Betul tak? Saya angkat ni, tuan-tuan panggil botol. Akhirat nanti bila kita tengok Allah di syurga, kita akan sebut Allah. Bila akhirat kita akan tengok Allah. Bila tengok Allah, Allah. Nama bagi zat yang kita tengok nanti di akhirat, nama zat itu Allah. Faham tak tuan-tuan? Lah, itu pandangan yang famous lah, masyhur lah. Nama bagi zat Allah itu Allah lah, nama bagi zat dia. Faham tak? Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah Allah itu daripada perkataan ilahun. Ini pandangan kedua. Ilahun. Ilahun maksud dia Tuhan. Kan kita kata la ilaha, tiada Tuhan illa kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. La tiada Tuhan melainkan Allah. La tiada ilah Tuhan illa kecuali Allah. Jadi ilahun tu nak kita sebut. La ilah kan. Asyhadu an la ilaha illallah tu. Ilah tu. Ilah tu maksud dia Tuhan. Dia dari perkataan ilah, Tuhan, dia tambah alif lam. Al-ilah. Al-ilah maksud dia Tuhan itulah sebenar-benarnya. Itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Itulah Tuhan yang hakiki. Al-ilah. Al ni tuan-tuan dalam bahasa Melayu dia tak ada, bahasa Inggeris ada.
Dia tambah de. Tuan-tuan ingat bahasa Inggeris dulu tak? Dia ada kan. Sebuah kereta. Kalau tambah de, THE tu, kereta itulah. Dia jadi khusus. Bila tambah de, maksud dia kereta itulah. Kalau tak tambah de, sebuah kereta. Tanpa kita spesifikkan mana-mana. Jadi ilahun tambah alif lam, jadi al-ilah, Tuhan itulah yang hakiki sebenar-benarnya. Dia Allah itu adalah al-ilah. Al-ilah dengan Allah tu sama. Tapi bila nak dimudahkan sebut, Arab ni memang macam tu. Bila nak dimudahkan sebut, maka dia dihazafkan hamzah yang pertama, lam yang kedua masuk kepada lam yang pertama masuk kepada lam yang kedua, dan ditebalkan lam kedua, Allah. Boleh Jadi Allah itu, ini kata Sibawih, pakar nahu Arab. Allah itu maksud dia apa? Itulah Tuhan yang hakiki sebenar-benarnya. Boleh Bila sebut Allah tu apa? Ingat, bila sebut ya Allah, itulah Tuhan yang hakiki yang sebenar-benarnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kat dunia ni banyak benda yang bukan Tuhan, orang anggap Tuhan. Betul tak? Ada orang anggap berhala itu Tuhan. Ada orang ni nampak sebut, ada orang yang anggap matahari, ada yang anggap bulan sebagai Tuhan, ada yang anggap jin sebagai Tuhan. Ada banyak orang sembah jin, tuan-tuan. Banyak orang sembah jin sebab dia sangka jin itu ada kuasa ketuhanan. Benda selain pada Allah ni, senang kata orang yang bukan Islam lah, orang yang non-Muslim, orang yang kafir, dia akan beriman dengan macam-macam Tuhan. Betul tak? Tuhan ni, Tuhan tu, Tuhan yang dia beriman tu bukan Tuhan, itu makhluk juga. Boleh Dalam Islam, segala sembahan selain pada Allah adalah taghut, kita panggil. Kita orang Islam bila tengok ada orang sembah Tuhan selain pada Allah, itu dalam Islam dipanggil taghut. Taghut adalah sembahan selain daripada Tuhan yang sebenar-benarnya, iaitu Allah. Nama-nama dia taghut. Boleh tak kira kalau orang sembah apa pun. Dalam Quran sebut kan, faman yu'min billah faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Surah Ali Imran. Barang siapa yang beriman pada Allah dan dia tidak beriman kepada taghut, kita semua kita beriman pada Allah dan kita tak beriman pada Tuhan selain daripada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah pegang dengan pegangan yang sangat kukuh. Boleh Jadi bila sebut Allah, bila kita sebut ya Allah, ingat itulah Tuhan hakiki yang sebenar-benarnya, pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, pemberi rezeki pada seluruh makhluk. Hatta kalau kita tengok orang yang bukan Islam kan, dia sembah Tuhan ni, Tuhan tu, kita tengok dia kaya. Dia kaya tu bukan Tuhan tu yang bagi. Tuhan yang dianggap Tuhan itu pun makhluk. Kaya yang dibagi siapa? Orang bukan Islam pun yang bagi dia kaya Allah. Yang hidupkan dia Allah. Yang bagi nikmat pada dia Allah. Allah bagi nikmat pada seluruh makhluk yang ada di bumi. Macam tu, semua makhluk dapat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Quran sebut. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi, Allah yang bagi rezeki. Boleh tak Allah Ta'ala ambil rezeki tu? Sekelip mata, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Ukraine perang Rusia kan, sekelip mata ya tuan-tuan. Ukraine tu lagi hebat. Negara Ukraine dengan kita, Ukraine lebih kaya daripada kita. Ukraine negara yang 22 terkuat dari segi ketenteraan dia. Ukraine adalah pengeluar gandum nombor 2 setelah Rusia. Rusia nombor 1 pengeluar gandum. Ni gandum nak naik, tuan-tuan tahu kan. Bulan depan banyak pakar ekonomi sebut, start bulan 6 ataupun bulan 7, tapi katanya bulan 6 barang makanan akan naik sekurang-kurangnya 15%. Antara sebabnya perang Rusia dengan Ukraine, sebab mereka pengeluar nombor 1 dunia gandum, dua orang tu. Tuan-tuan tengok perang Rusia Ukraine, tengok ladang-ladang gandum yang dibom, yang dihancurkan. Sama juga India. Lah ni India dah menyekat gandum dia daripada masuk ke Malaysia. India start lah. Negara India. Kemungkinan benda-benda daripada tepung ni akan naik. Kita akan jadi krisis makanan dunia, tuan-tuan. Dia bukan Malaysia, krisis makanan global. Bila jadi krisis makanan global, dia akan seluruh dunia kena. Sebab tu tuan-tuan, jangan seronok sangat bila jadi perang Rusia Ukraine. Ada orang dia seronok sokong ni, sokong tu, jangan. Nanti kita susah, tuan-tuan. Itu tak guna nuklear lagi, tuan-tuan. Kalau dah guna nuklear, nanti tuan-tuan percayalah cakap saya, tuan-tuan. Bila Rusia start pakai nuklear, negara lain juga pakai nuklear.
Bila Rusia hancur, bila Amerika hancur, bila Britain hancur, Eropah hancur, ekonomi dunia juga akan hancur. Tuan-tuan tahu duit kita, semua duit seluruh dunia diikat dengan duit apa? Dolar, tuan-tuan. Hampir seluruh duit di dunia ni diikat dengan dolar. Sebab tu kita bandingkan Malaysia dengan dolar Amerika. Kalau dolar Amerika jatuh, siapa nak percaya duit kita? Tuan-tuan, jadi memang jadi karut tuan-tuan. Itu saya beritahu. Kalau jadi perang nuklear jadi karut. Walaupun saya tengok banyak sebahagian ustaz pun ada kadang-kadang duduk semangat dengan peperangan Rusia Ukraine kan. Saya tahu mana yang lebih tepat, mana lebih betul. Kita tengok dasar kita baca. Tapi saya tak sokong peperangan ni. Peperangan ni mesti dihentikan. Peperangan yang merugikan. Dan peperangan ni akan beri kesan pada seluruh dunia, tuan-tuan. Dan sekarang kita dah nampak, tuan-tuan. Dan China sekarang boleh jadi dia akan attack Taiwan. Tuan-tuan baca berita kan? China boleh jadi dia akan attack Taiwan. Mereka akan mempertahankan Taiwan. Finland dengan Sweden nak masuk NATO pula dah. Finland dengan Sweden berada sepadan Rusia. Memang jadi karut dah, tuan-tuan. Dia bukan jadi lagi elok, jadi karut. Saya duk tengok, kacau, tuan-tuan. Kalau China attack je Taiwan, jadi lagi haru lah. Dunia akan, bila dunia haru, tuan-tuan, ekonomi dunia dah kelang kelibut, kita ada barang kita jual. Siapa nak beli barang kita? Betul tak? Malaysia lah import minyak ke, import padi ke apa ke. Kalau ekonomi dunia pun dah melingkup, siapa nak beli barang kita? Dia dah hilang demand and supply. Betul tak? Permintaan dan orang kalau dah kena bom nuklear, tuan-tuan, orang tak nak dah barang mewah-mewah, orang nak makan Betul tak, tuan-tuan? Yang boleh hidup jadilah. Orang nak survive je. Dunia ni, jujur tuan-tuan, dunia ni bila tuan-tuan tengok, dia ambang ketakutan sebenarnya kita ni. Dia ambang ketakutan. Walaupun kalau jadi perang dunia, Malaysia katakanlah dikatakan insya-Allah mudah-mudahan tak kena nuklear lah, tuan-tuan. Betul tak? Kita nak nuklear pasal apa pun, kita bukan ada apa pun sangat. Betul tak? Tak pasal apa nak kena nuklear. Jadi tuan-tuan, tapi ekonomi dunia bila dah rosak, macam ni lah, tuan-tuan. Tuan-tuan kaya, duit banyak, tapi tak ada orang beli barang, tuan-tuan. Boleh hidup Saya nak hidup lagu mana, tuan-tuan? Kalau dah ekonomi dunia dah hancur, siapa nak trade dengan kita? Nak jual beli dengan kita? Barang kita makan lah, tuan-tuan. Senang kata, kalau dah start perang nuklear, tuan-tuan, boleh jadi kita akan kembali balik pada tahun 1990-an ataupun 80-an ataupun 70-an, tuan-tuan. Dia akan jadi kacau bilau, tuan-tuan. Sebab nuklear bila jatuh di Kuala Lumpur, hampir seluruh orang di Kuala Lumpur tu boleh mati lah, tuan-tuan. Separuh ke lebih. Bayangkan bila nuklear jatuh di Rusia, di Beijing, jatuh di ni, memang dunia akan habis. Jadi apa yang ada di Malaysia ni, tuan-tuan, kita makan untuk kita lah, tuan-tuan. Betul tak? Bila kita dah tak ada duit untuk berniaga, nak trade dengan orang, kita ada duit kita. Betul tak kan? Kita dengan kita ni tak apalah, tuan, saja sebut. Jadi tuan, apa dia? Allah Ta'ala, saya nak ceritanya Ukraine yang hebat itu, Allah Ta'ala boleh tarik nikmat tu sekejap je. Betul tak? Boleh, nampak tak? Rakyat Ukraine dah lari berapa juta lari pada negara dia. Sekelip mata, tuan-tuan. Jadi perang, asalnya ada rumah, ada pekerjaan yang gaji yang banyak, ada kebun tanah, sekali kena bom, hilang semua. Kena lari lagi merempak ke tanah orang. Kita, tuan-tuan, kalau kita punya bank negara ke, ataupun kita punya data-data apa, simpanan apa, orang yang simpan maklumat di bank kena bom, habis maklumat kita di bank, tuan-tuan. Kelip mata, tuan-tuan. Gaji mana boleh masuk? Kerajaan nak masuk gaji lu mana? Kalau kita punya sistem perbankan kita telah dibom ataupun dihancurkan. Sekelip mata, tuan-tuan. Tidak, kita 25 hari bulan gaji masuk. Sekali kena hack, kena bom, 25 bulan gaji tak masuk. Pasal apa? Data kita hilang habis. Tuan-tuan tengok sekejap je, tuan-tuan. Jangan sekelip mata Allah Ta'ala boleh tarik nikmat, sama daripada orang Islam atau bukan Islam. Allah pemilik nikmat yang sebenar-benarnya. Itu belum jadi lagi apa musibah, kena bom, kena asteroid hentam bumi ke, gempa bumi ke, tuan-tuan. Lagi boleh hancur, tuan-tuan. Baik, kemudian janganlah malam siang, daripada tanda kebesaran Allah malam siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu sembah kepada matahari dan bulan, sebutlah. Dan tetapi hendaklah kamu sembah kepada Allah yang menjadikan semua itu jika kamu hendak menyembahnya. Jadi jangan sembah pada matahari, walaupun matahari itu hebat, itu makhluk Allah. Jangan sembah pada bulan, walaupun bulan itu besar saiz dia, tapi dia juga makhluk Allah. Jadi tanda kebesaran Allah malam dan siang ni, malam, tuan-tuan. Betul tak? Malam, tanda kebesaran Allah.
Tak ada malam tak boleh hidup tuan-tuan. Tak ada siang pun tak boleh hidup. Pasal apa tak boleh hidup? Kalau malam sahaja tuan-tuan, kita akan mati. Pasal apa mati? Katakan malam ni, esok tak ada siang, esok malam juga. Suhu dunia makin lama makin sejuk. Boleh dia makin sejuk. Esok katakan esok malam juga, dia jadi malam esok dia jadi lagi sejuk. Katakan siang tak ada lagi, malam lagi, dia akan jadi lagi sejuk. Sejuk. Pasal apa? Kita ni tuan-tuan, tadi siang bila mai malam, panas tu masih ada lagi dekat kita punya bata-bata ni, betul tak? Tu yang malam-malam rumah kita batu panas, tidak disimpan panas tu. Panas tu masih ada lagi di tanah, di pokok, di bukit. Bila malam, dia jadi apa? Kita panggil seimbang antara panas dan sejuk. So sebab tu bila nak dekat subuh, dia lagi sejuk ke lagi panas? Pasal tak? Dia lagi sejuk. Betul tak? Tentang perasan, tentang keluar ni sejuk lah. Cuba subuh nanti lagi sejuk. Pasal apa? Dia lagi jauh daripada matahari. Sebab tu bila nak dekat subuh, dah siang lah baru panas balik. Kalau tak ada siang, dia akan jadi lagi sejuk lagi. Sejuk lagi. Memang mati ya. Itulah tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, kemudian kita tengok pembicaraan yang kelima, sifat salbiyah tuan-tuan. Baik, sifat salbiyah. Baik. Dulu sifat wujud dipanggil sifat nafsiyah. Sifat diri tuan-tuan, ataupun zat Allah lah. Cerita tentang zat Allah. Wujud itu adalah zat Allah lah. Adanya zat Allah itu adalah wujud tuan-tuan. Kita panggil wujud, adanya zat Allah Azza wa Jalla. Salbiyah ni tuan-tuan, maksud dia menafikan. Sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan, yang menidakkan. Menidakkan, menafikan apa? Menafikan perkara-perkara yang tidak layak bagi zat Allah. Sifat salbiyah, fungsi dia menafikan segala jenis sifat yang tidak layak pada hak Allah. Itu fungsi sifat dia. Nah, fungsi sifat salbiyah, sifat yang menafikan segala sifat kekurangan pada zat Allah. Tapi tuan-tuan, salbiyah ni tuan-tuan, kalau penggunaan sekarang maksud dia negatif. Maksud dia tak baik lah. Kalau kita kata Muhammad indahu sifatun salbiyah, syarat lah contoh. Muhammadun indahu sifatun salbiyah. Muhammad mempunyai sifat-sifat salbiyah, maksud dia tak elok. Muhammad mempunyai sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang buruk. Boleh itu penggunaan sekarang. Kalau penggunaan dulu dalam akidah ni makna dia lain. Sifat salbiyah ni maksud dia sifat yang menafikan, menegatifkan segala sifat yang tidak layak bagi zat Allah. Baik, kita tengok tuan-tuan. Dia ada apa tuan-tuan? Yang pertama, qidam, tiada permulaan. Dia ada 5 sifat ni tuan-tuan. Qidam, baqa', mukhafatul lil hawadis, qiyamun nafsi, wahdaniyah. Dia 5 tuan-tuan. Tapi di sini tuan-tuan, dia sekalikan 2 sifat. Dia nak mudah huraian, dia sekalikan 2 sifat tuan-tuan. Iaitu qidam dan baqa'. Sekali huraian dia. Qidam maksud dia tiada permulaan. Baqa' tiada kesudahan. Tiada permulaan, tiada kesudahan. Kita ada permulaan. Tidak tuan-tuan. Itu nak menafikan tu. Sebab makhluk, semua makhluk ada permulaan tuan-tuan. Semua ada permulaan. Imam ada permulaan, lahir bila. Haji ada permulaan, abang ada permulaan. Kita semua tahu tarikh tahun kita lahir, betul tak? Kita tahu tahun bila kita lahir. Itulah tahu permulaannya kita. Sebelum tu kita tak ada kat dunia ni pun. Sebelum kita lahir, tak ada orang boleh gambarkan muka kita lagu ni. Betul tak? Tak ada orang boleh gambarkan muka anak hang lagu ni. Tak boleh. Tak ada orang boleh gambarkan kita punya akhlak lagu ni tuan-tuan. Orang tak tergambar pun kita ni akan wujud di dunia ni. Sampai kita ada. Kita ada permulaan. Semua makhluk tuan-tuan. Bagi tahu makhluk yang tak ada permulaan, mana ada? Bumi ada permulaan. Telah dibuktikan oleh sains. Bumi 4.5 bilion tahun umur dia. Matahari pun sama. Umur dia 4.5 bilion tahun. Ada permulaan. Semua yang ada di bumi ni semua ada permulaan. Semua makhluk tuan-tuan. Kecuali Allah. Itu sifat salbiyah ni. Nak menafikan benda yang ada pada makhluk tapi tak ada pada Allah. Iaitu ada permulaan. Jadi qidam ni tiada permulaan. Ataupun bahasa mudahnya sedia kala lah. Sebab tu tuan-tuan, kita masih lagi sebut alam semula jadi. Betul tak?
Alam semula jadi, nature. Kadang orang putih sebut mother nature, mother of nature, macam itulah. Ibu kepada semula jadi. Dia panggil semula jadi ni sebenarnya fahaman etis. Alam semula jadi, maksud dia apa? Alam ni memang sedia kala. Semula jadi tu maksud dia sedia kala, tiada permulaan. Tu maksud semula jadi tu. Alam semula jadi, dah memang ada, bukan orang buat pun. Tapi penggunaan dulu dah tak diguna pakai lah. Lah ni kita sebut alam semula jadi merujuk kepada tumbuh-tumbuhan lah, flora dan fauna ke apa ke. Dan kita sebut alam semula jadi, kita pun yakin alam itu Allah yang jadikan. Betul tak? Kita sebut semula jadi ni sebab tidak melibatkan tangan-tangan manusia. Betul tak? Itulah kita sebut semula jadi tu. Jadi tuan-tuan, alam ada permulaan, Allah tiada permulaan. Yang kedua disekalikan baqa'. Baqa' ni maksud dia kekal selama-lamanya. Dia nak nafikan apa? Tiada kesudahan. Nah, itu dia nafikan tu. Baqa' tu maksud dia kekal selama-lamanya. Dia nak nafikan apa? Tiada pengakhiran, tiada kesudahan. Seperti mana qidam sedia kala, nak menafikan ada permulaan. Baik tuan-tuan, cuma jadi persoalan dalam kepala kita lah, macam mana nak fikir sesuatu yang ada tiada permulaan? Betul tak? Sesuatu yang ada tiada kesudahan, kita akan fikir, betul tak? Saya pun lahir tahun bila, betul tak kan? Saya lahir ada tarikh saya, tuan-tuan ada tarikh saya. Allah bila, betul tak kan? Kita tu fikir, macam mana boleh ada tiada permulaan? Kau orang fikir kan? Ada orang kadang-kadang dia tanya ke ustaz, "Ustaz, saya terfikir, saya ni daripada ayah saya. Ayah saya daripada tok wan saya. Tok wan saya daripada tok nek saya." Sampai ke atas tuan-tuan pun sama, betul tak kan? Tuan-tuan pada ayah tuan-tuan, ayah daripada tok wan pada tok nek. Tapi tuan-tuan kenal tak? Tuan-tuan punya tok wan kenal. Ayah pada tok wan kenal. Ayah kepada tok wan. Ayah tok wan ayah dia. Ayah kepada tok wan. Tuan-tuan tak tahu. Kalau saya tanya tuan-tuan, kat mana kubur dia? Tuan-tuan beritahu saya. Kubur tok wan tuan-tuan tahu. Ayah pada tok wan tuan-tuan tahu kat mana? Ayah pada tok wan. Tuan-tuan tak pasti kat mana lah? Kat dalam laut ke, kat atas darat ke? Tuan-tuan tak tahu. Ayah kepada ayah tok wan kita, ataupun ayah kepada tok wan kita, kita tak tahu mereka kat mana. Yang kita pasti dah mati. Tidak. Saya tahu ayah saya ada lagi, tak sihat dah. Tok wan, ayah pada ayah saya pun tak ada nak tengok. Ayah pada ayah saya lah, tok wan. Ayah saya tingkatan 4 meninggal dah. Tapi kubur tahu kat Lok Bungsu. Tapi tempat tak tahu. Tempat tunjuk je, kawasan ni lah. Dah lama sangat kan, kawasan ni lah. Tidak ni, kawasan ni lah dia. Dulu buh kayu dah, dia tak ada ni, kawasan ni lah tok wan hang dulu. Kalau ayah pada tok wan saya, lagi saya tak tahu. Bayangkan ayah pada ayah saya pun meninggal, ayah saya tingkatan 4. Ayah kepada ayah dia, tok nek lah. Saya tak pernah jumpa, tapi saya tahu kubur kat mana? Kubur di Kampung Kedah. Masjid Kampung Kedah tu kan, masjid hijau. Di situ kubur ni. Yang tu memang pure mai daripada Sumatera. Itu pure pada Sumatera. Orang Melayu. Di Sumatera tu, di satu tempat dia memang orang Melayu, dia panggil Melayu Memang dia bukan Jawa, dia bukan Mina, dia bukan Banyak, dia Melayu tuan-tuan, suku Melayu. Memang orang panggil Melayu. Di situ ada. Sebab tu di belah Sumatera ada yang cakap macam Malaysia sikit tuan-tuan. Ada yang cakap dia memang Melayu, pure Melayu. Ayah kepada ayah dia saya tak tahu, tapi saya tahu kubur dia. Kubur dia tahu di Masjid Hijau, tapi kat mana saya tak tahu. Kat mana saya tak tahu. Saya tahu kubur dia Masjid Hijau. Kubur dia saya pun tak tahu belah mana, dekat masjid ke, belah bawah pokok nyok ke, tepi jalan, saya tak tahu. Tapi kalau ayah pada tok nek tu lagi saya tak tahu. Betul tak? Dia pun daripada Sumatera. Ayah dia kat mana? Yang pasti dalam kubur. Itu confirm. Betul? Yang pasti dalam kubur. Tuan-tuan pun sama. Mungkin ayah dah tak ada. Betul tak kan? Ayah, tapi tuan-tuan tahu kubur ayah kat mana? Tok wan. Boleh jadi tuan-tuan tahu. Ayah pada tok wan, tuan-tuan pun kat mana? Tak pasti. Nampak tuan-tuan? Kita ada permulaan. Dan kita ada perakhiran. Kita akan mati. Tok nek kita mati. Ayah pada tok nek kita mati. Macam mana kita fikir Allah ni tak ada permulaan lagu mana? Allah ni daripada mana?
Ada orang dia pernah bagi tahu. Itu fikir Allah daripada mana? Aku daripada ayah aku pada tok wan aku pada tok nek aku daripada atas daripada tok nek tu. Tapi Allah daripada mana? Kok mana dia mai? Tidak, orang terfikir lagu, kok mana Allah mai? Tiba-tiba ada. Dah ada Tuhan pula tu. Orang terfikir tuan dan kepala. Ada setengah orang dia fikir lagu ni. Langit Allah jadikan. Matahari Allah jadikan. Bumi Allah jadikan. Cakrawala Allah jadikan. Allah siapa bagi jadi? Orang terfikir macam tu. Siapa bagi jadi Allah tu? Ni tuan-tuan, dia nak nafikan. Tapi macam mana kita nak jawab tuan-tuan? Baik tuan-tuan. Yang pertama, adanya makhluk pasti adanya Tuhan. Asas yang kita tahu. Boleh lah, adanya makhluk, adanya kita ni tanda adanya pencipta kita. Ataupun adanya pencipta itulah tanda adanya kita. Tidak, kita tak ada. Pernah saya sebut kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, duduk 2 tahun, setahun dah di Kuala Lumpur, balik-balik ke Jalan Gula ni, tengok tepi rumah tuan-tuan ada banglo sebiji. Banglo 5 tingkat, Ferrari ada 10 biji. Tuan-tuan akan tanya apa? Apa yang tuan-tuan cakap? Siapa punya ni? Betul tak? Tuan-tuan mesti sebut lagu tu. Ni bumi ni, takkan kita tak fikir siapa punya? Betul? Ni bumi ni lebih hebat daripada Ferrari lagi. Lebih hebat daripada rumah yang 1000 tingkat pun. Ni bumi, langit, matahari lebih hebat daripada benda yang kita tengok depan mata kita. Semua benda ni, handset ke, kereta ke, semua ni daripada bumi. Betul tak? Kita ambil, betul tak? Kita buat. Kita ambil, kita buat. Semua daripada bumi ni. Kaca, besi, semua daripada bumi. Tidak tak jadi handset ni. Kita ambil pada hasil bumi. Hasil yang ada kita olah sahaja. Jadi adanya kita, adanya Tuhan. Betul tak? Mesti ada Tuhan. Dan Tuhan dia ada sifat dia. Uncreated maksudnya tidak diciptakan. Boleh Kalau Tuhan itu ada permulaan, dia bukan Tuhan. Boleh Kalau Tuhan itu ada permulaan, dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan ada permulaan, dia bukan Tuhan. Saya pernah bagi contoh kat tuan-tuan dulu saja, saya ulang sekali lah. Kalau saya ni contoh ni saya bagi dulu, ni saya ulang balik je. Saya bagi tahu tuan-tuan lah, saya ada kawan nama dia Ali. Saya ada kawan nama Ali. Ali berada di Hospital Taiping, sedang beranak. Tuan-tuan agak-agak dapat anak lelaki ke anak perempuan? Saya ada kawan saya nama Ali. Dia tengah di Hospital Taiping beranak. Tuan-tuan agak-agak dia dapat anak lelaki ke anak perempuan? No, saya nak jawapan tu, anak lelaki anak perempuan? Tuan-tuan kata apa? Ali mana boleh beranak? Tidak kan? Itu takrif lelaki. Takrif lelaki dia tak beranak. Dia bagi orang beranak boleh lah. Takrif lelaki dia tak beranak, tuan. Nampak tak? Dia tak beranak. Takrif Tuhan ni dia tak ada permulaan. Itu takrif Tuhan. Gitu. Takrif Tuhan ni tak ada permulaan. Sebab tu dia Tuhan. Jangan fikir Allah macam makhluk. Sebab tu kita fikir Allah macam kita kan. Allah ni bila dia ada. Itu silap tu. Bolehkah kita fikir Allah dalam kerangka makhluk? Salah. Betul tak? Salah. Allah itu mutlak. Adanya Allah itu mutlak. Kuasanya Allah itu mutlak. Kehendak Allah itu mutlak. Dia tak boleh banding dengan kita, tuan-tuan. Itu yang kita banding dengan kita kan. Kalau aku ada pada tarikh sekian, Allah mesti ada pada tarikh tentu. Salah tu. Hatta masa pun Allah jadikan. Sampai macam tu. Sebab otak kita pun tak boleh fikir. Masa yang kita duduk dalam ni, masa tu pun Allah jadikan. Jangan kita fikir Allah dalam kerangka makhluk. Itu jadi pening. Allah itu Tuhan yang hakiki. Dan definisi Tuhan tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan, dia bukan Tuhan. Pasti apa matahari ada permulaan, kita ada permulaan. Pasti kita makhluk situ saja. Simple as that. Sebab kita makhluk. Sebab itu kita ada permulaan. Kenapa Allah tidak ada permulaan? Kerana Allah lah Tuhan yang hakiki sebenar-benarnya. Jangan fikir dalam kerangka makhluk. Baik tuan-tuan. Kemudian baqa' tiada kesudahan. Sama juga.
Ta'rif bagi Tuhan tiada kesudahan. Itu ta'rif, definisi Tuhan, tiada kesudahan. Kalau ada kesudahan, dia bukan Tuhan. Baik. Lagi satu, kalau dalam kitab-kitab dia disebut, nanti disebut. Artinya tiada permulaan bagi wujudnya Allah, dan wujudnya tiada pernah didahului oleh tiada sebelumnya. Tiada permulaan dan tiada sebelum Allah. Kalau kita ada tiada. Kalau tuan-tuan lahir 1980, 1979 tuan-tuan tak ada. 1978 tuan-tuan tak ada. Itu didahului oleh tiada. Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala tidak didahului. Kenapa tidak didahului? Sebab dahulu, kini, selamanya itu masa. Masa Allah yang jadikan. Kita duduk dalam sistem masa. Tuan-tuan, ni saya sebut satu lagi. Saya pernah sebut dah, sebut lagi sekali 2 minit lagi tuan-tuan. Masa ni pula tuan-tuan, dia bukannya hakiki, dia bukan mutlak tuan-tuan. Masa dia bukan mutlak. Masa juga makhluk Allah, dia juga boleh berubah-ubah tuan-tuan. Ini benda yang kita tak boleh fikir tuan-tuan, tapi dah dibuktikan lah. Teori lah tuan-tuan, berdasarkan kiraan. Masa ini dia boleh jadi cepat dan lambat kerana kelajuan. Terutama kelajuan cahaya lah. Kelajuan cahaya boleh melambat dan mempercepatkan masa tuan-tuan. Kelajuan cahaya ini disebut oleh pakar fizik dunia, itu Albert Einstein, bapa fizik dunia lah. Dia ada sebut, saya bagi perumpamaan, ini dalam hukum fizik tuan-tuan. Cuma kita tak dapat buat pasal kita tak ada kenderaan laju macam cahaya. Kita perlukan kenderaan pesawat angkasa laju macam cahaya. Kalau tuan-tuan katakan umur kita 15 tahun, ini pakar-pakar fizik sebut ni tuan-tuan. Kita umur 15 tahun, kita naik kapal angkasa. Kapal angkasa itu laju macam cahaya. Kita belum ada lagi kapal angkasa laju macam cahaya tuan-tuan. Katakanlah, ni contoh lah, kita bagi teori tuan-tuan. Berdasarkan kiraan fizik lah. Kita naik kapal angkasa tu laju macam cahaya. Kita naik keliling angkasa lah, dengan kapal angkasa yang laju macam cahaya. Mesti laju macam cahaya. Lagi 5 tahun kita balik. Umur kita berapa? 20 tahun lah. Kita duduk dalam kapal angkasa yang laju macam cahaya tu 5 tahun kita duduk. Boleh lah. Kita balik kat dunia, umur kita 20 tahun. Kawan kita yang ada kat dunia ni, yang sebaya dengan kita lah, masa kita naik kapal angkasa tu, kawan kita umur 15. Tidak. Bila kita turun, kita dalam kapal angkasa 5 tahun. Kita turun, umur kita 20 tahun. Kawan kita yang ada di dunia sudah berumur 65 tahun. Ya. Kelajuan cahaya boleh melepasi masa. Kelajuan cahaya boleh mempengaruhi masa. Orang yang duduk dalam kapal angkasa yang laju macam cahaya, usia dia menjadi panjang. Boleh lah. Panjang usia dia. Dia duduk dalam kapal angkasa tu 5 tahun. Rupanya di dunia dah 50 tahun. Faham eh? Dalam kapal angkasa tu baru 5 tahun. Tapi orang yang di dunia ni dah 50 tahun. Kerana apa? Kerana kelajuan cahaya boleh mengatasi masa. Ini yang disebut oleh sains tuan-tuan. Cuma kita tak mampu buat kapal angkasa yang laju macam cahaya. Kalau kita buat hancur tuan-tuan, tak ada benda boleh laju macam cahaya. Memang jadi debu tuan-tuan. Tapi itulah teori yang disebut oleh Albert Einstein. Nak katanya tuan-tuan apa? Masa yang kita rasa mutlak. Mutlak ni maksud dia tak boleh kembali lah, tak boleh cepat, tak boleh pelan. Salah. Masa bukan mutlak. Masa relatif. Yang mutlak hanyalah Allah. Tu kena ingat. Boleh ya? Yang mutlak hanya Allah. Tempat pun sama. Tempat relatif. Ni tempat kita kan. Tapi ada tempat lain. Jin dia tak? Jin duduk tempat lain pula. Dia duduk di tempat lain. Bukan tempat kita. Dia alam dia. Ni jin ada, boleh jadi ada. Pasal apa kita tak nampak? Dia duduk di alam dia. Kalau dia menjelma di alam kita, baru kita nampak. Malaikat ada alam dia. Dia tak? Dia alam dia. Kita tak nampak malaikat. Dia di alam dia. Tempat ni pun ada macam-macam. Ada banyak dimensi. Allah yang jadikan segala tempat dan masa. Sebab tu kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Alam manusia dengan sistem masa manusia. Tempat manusia. Alam jin dengan sistem masa jin dan tempat jin. Alam malaikat dengan sistem masa malaikat dan tempat malaikat.
Semua jenis alam ini yang diliputi oleh masa dan tempat, Allah yang jadikan. Jangan duk fikir Allah ni bila ada, Allah Ta'ala duk kat mana. Ini semua salah. Pasal kita duk fikir Allah Ta'ala macam makhluk, terikat dengan masa dan tempat. Allah Ta'ala tak terikat dengan mana-mana masa, tempat, dimensi, tak terikat. Allah jadikan segala-galanya. Habis tuan-tuan. Kita dah ni dah tuan-tuan. Dan makna tiada kesudahan pula ialah tiada kesudahan bagi wujudnya, dan ia kekal terus menerus yang tidak ada penghabisan. Akan datang Allah itu sedia kala. Boleh akan datang Allah itu sedia kala, tiada awal baginya, tiada mula baginya. Boleh di situ. Boleh imam no? Penat imam kita. Kita berhenti di situ. Allah itu sedia kala, tiada mula baginya, dan tiada mula baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tekan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana ba'da tafarraqa ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah.